Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk pengetahuan semua, pada pagi ini kita dihadiri oleh seorang tetamu jemputan khas iaitu Ustaz Muhammad Muaris yang akan menjawab beberapa soalan mengenai cabaran dakwah pada zaman moden. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustaz kerana sudi menerima jemputan kami ini. Sebelum kita mulakan sesi soal jawab ini, saya menjemput Ustaz Muaziz untuk memperkenalkan diri dan berkongsi secara ringkas biodata Ustaz. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lah walaupun secara atas talian. Jadi apa yang diminta adalah untuk menjawab soalan-soalan lah daripada tugasan yang difahamkan tugasan lah. Tugasan untuk orang kata apa, assignment untuk nak diselesaikan. Jadi untuk perkenalan diri ni ringkas dia. Nama diberi Muhammad Muarif bin Amran Syarif. Sekarang ni sedang berkhidmat lah, sedang berkhidmat di Pasti Al-Qomah, Taman Cangkat Desa sebagai pengurus. Dan sebelum ni pernah belajar lah di peringkat diploma kos dakwah dan komunikasi. Jadi sekarang ni tengah sambung degree di Universiti Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia. Ambil kos bimbingan dan kaunseling. Jadi itulah serba ringkas biodata. Jadi insya-Allah kalau kemungkinan kalau ada jawapan yang kurang jelas nanti boleh tanya semula lah, insya-Allah. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz atas perkongsian ringkas tentang diri Ustaz. Sekarang saya serahkan majlis kepada Nadia untuk mulakan sesi soal jawab. Saya mulakan dengan intro dulu. Era peralihan zaman ini harus dijadikan peluang untuk kita meningkatkan usaha penyampaian ajaran agama Islam kepada masyarakat. Namun, cabaran dakwah yang ditempuhi pada zaman moden agak hebat. Ini kerana penyebaran maklumat kini tersebar dengan lebih cepat dan luas melalui penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT. So Ustaz, soalan pertama yang saya akan ajukan kepada Ustaz adalah generasi muda perlukan bimbingan agama untuk meneruskan kehidupan di zaman mencabar ini. Pada pendapat Ustaz, adakah dakwah pada zaman kemodenan ini masih relevan? Okey, untuk soalan ni, apakah masih relevan dakwah pada zaman moden? Betul maksudnya dakwah yang biasa kita dengar tu apakah relevan pada zaman moden, macam tu? Ya, betul. Okey, kalau kita tengok asas daripada dakwah tu sendiri, kita boleh tengok dalam surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi maksud dia, hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah daripada yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau nak sebut relevan ataupun tidak konsep dakwah kita bawa kepada zaman moden, ayat yang dibacakan tadi sangat-sangat relevan, dengan kegiatan dakwah. Jadi aktiviti dakwah ni pada awalnya hanyalah merupakan tugas orang kata petas sederhana untuk setiap manusia lah, memenuhi kewajipan untuk menyampaikan apa yang diterima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita relate dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, iaitu balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun hanya satu ayat. Ini di hadis riwayat Bukhari lah. Jadi ini membuktikan bahawa kegiatan ataupun aktiviti dakwah ni
diharuskan dan dibolehkan untuk sesiapa sahaja menyampaikan dakwah. Bukan sahaja kita nak serah kepada aktivis yang mempunyai ilmu agama baru nak menyampaikan dakwah. Jadi dakwah ni juga relate kepada ayat berkenaan dengan khalifah, yang mana Allah menciptakan manusia tidak lain tidak bukan adalah untuk melakukan ibadah dan menjadi khalifah. Jadi dan kita juga diberikan amanah. So tujuan manusia diciptakan adalah untuk 3 perkara ni. Yang pertamanya adalah menjadi khalifah, yang kedua untuk kita melakukan ibadah, dan yang ketiga kita diberikan amanah. Jadi yang pertama sebab dia relate dengan dakwah lah. So zaman moden ni kita tengok macam mana kita nak aplikasikan 3 perkara ni. Yang pertama kita pergi kepada khalifah. Jadi khalifah ni maksud dia adalah pemimpin. Jadi sesiapa sahaja boleh menjadi pemimpin. Tak kira daripada kalangan lelaki ataupun wanita. Tetapi Allah menciptakan lelaki ni berkemampuan daripada wanita. Sebab tu kita boleh nampak ustaz lebih ramai daripada ustazah. Lebih berkemampuan untuk menyampaikan ilmu agama daripada golongan wanita. Itu bukan sebab kelemahan daripada wanita sendiri, cumanya autoriti. Kita melihat autoriti daripada menyampaikan dakwah itu sendiri. Lelaki kena ke depan sikit daripada golongan wanita. So apa relevan dakwah zaman moden? Jawapannya adalah sangat-sangat relevan sebab sekarang ni kita dah ada pelbagai kemudahan dan inilah perkembangan dakwah tu senang je orang boleh dapat. Kiranya macam rangkaian mudah, kita ada rangkaian mudah alih, kita ada televisyen, kita ada radio, kita ada macam-macam. Yang terbarunya adalah aplikasi-aplikasi yang boleh membawa crowding, menarikkan kepada masyarakat lah. Contohnya kita boleh tengok yang paling latest adalah TikTok dan Twitter lah. Jadi kalau peringkat student sendiri macam ni lah, macam adik-adik semua ni kan, macam peringkat adik-adik ni semua boleh tengok perbezaan antara aplikasi terkini yang kita sedang pakai lah. Contoh sama ada fungsi aplikasi itu membawa kepada keburukan ataupun kebaikan. Itu tergantung kepada cara penggunaan. Kalau kita tengok ada video daripada TikTok yang membawa kepada kebaikan. Contoh kita tengok ada video ceramah ustaz yang dipotong dan memberikan manfaat kepada viewers yang ada. Dan ada juga part-part yang dipotong untuk menyerang individu ustaz lah. Kita tengok contoh macam ada Ustaz Azhar Idrus kan. Kita salah satu ikon jugalah, salah satu ikon yang kuat untuk memberikan hujah berkenaan dengan dakwah dan sebagainya, berkenaan dengan hukum. Jadi dakwah ni kalau kita nak bandingkan zaman Rasulullah lah untuk dakwah ni, zaman Rasulullah memang waktu tu tak ada rangkaian lah. Maksudnya komunikasi seperti biasa, secara berdepan, secara hantar surat. Jadi kalau nak kata relevan tu, kita kena pergunakan kita punya kemudahan sekarang ni. Sebab zaman moden ni zaman canggih, zaman peralatan canggih. Jadi tergantung kepada penyesuaian
penyesuaian zaman. Jadi dakwah ni pun boleh disampaikan ke semua peringkat. Macam sebelum ni kita orang kata lebih susah menyampaikan dakwah melalui percakapan. Contoh, ini kadang kita hantar video dakwah, ada orang tengok, ada orang support, ada orang komen juga. So dia ada sisi positif dan ada sisi negatif. Tu dia punya jawapan dari peringkat ustaz lah, untuk mudah untuk kita pertimbang, insyaAllah. Okay. Terima kasih atas penerangan yang diberikan. Soalan seterusnya ialah kaedah biasa seperti bimbingan melalui komunikasi bersemuka atau menghadiri kelas khusus di suatu tempat mungkin kurang berkesan pada waktu ini. Apakah kaedah alam maya mampu menarik perhatian generasi muda untuk berdakwah? Mari Pak Ustaz, kaedah alam maya ni boleh tak tarik perhatian generasi muda untuk meneruskan dakwah pada zaman moden ni? Okay, untuk pertanyaan ni, apakah kaedah alam maya mampu menarik perhatian generasi muda untuk berdakwah? Jadi, ya macam kita sebut tadi, berkenaan media sosial. So, bila mana anak muda melihat ikon-ikon seperti ustaz yang terkenal, bukan terkenal disebabkan fizikal, tetapi terkenal disebabkan pengetahuan ilmu agama ataupun lebih kepada penetapan hukum, boleh bersyarah dan sebagainya. Bila anak muda melihat ataupun mendengar hujah daripada ustaz-ustaz yang boleh dijadikan ikon lah, maksudnya boleh dapat trusted, ustaz yang dapat trusted daripada anak muda. Jadi anak muda ni boleh ambil aura tu sebagai modal lah, orang kata sebagai macam mana nak kata, sebagai acuan, sebagai untuk mengikut jejak langkah ustaz tersebut. Contoh kita tengok video daripada kalau kita tengok TikTok sekarang ni banyak vibe, banyak aura positif lah yang kita dapat daripada video yang berkenaan dengan Islam, berkenaan dengan dakwah dan sebagainya. Jadi kita boleh nampaklah keberkesanan anak muda, keberkesanan dakwah kepada anak muda melalui media sosial ni. Sebenarnya zaman sekarang ni anak muda dia nak satu konten dakwah yang ringkas padat dan jelas. So tiga perkara ni sangat memberi kesan lah kepada dakwah anak muda. So bila mana sebab dakwah ni secara asas memang kita nak bawa Islam lah kan. Kita nak bawa Islam, kita nak meninggikan Islam tu sendiri. Jadi konsep dakwah tak berubah, cumanya cara kita menyampaikan dakwah tu yang berubah. Jadi kalau kita tengok cara menyampaikan dakwah zaman sekarang ni tak sama dengan yang kita tengok pada zaman Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah. Zaman Rasulullah tak sama dengan zaman Khulafa Ar-Rashidin, iaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Jadi zaman Khulafa Ar-Rashidin ni pun tak sama cara menyampaikan dakwah seperti zaman Khalifah Abbasiyah, Uthmaniyah, dan itulah. Kemudian dia cara penyampaian dakwah ni dia berubah setiap zaman. Jadi kalau kita tengok zaman sekarang ni dah ada lebih daripada digital. Dia lebih kurang teknologi yang lebih mudah lah kita untuk menyampaikan. So bukan sahaja platform TikTok yang kita boleh berdakwah.
Di Facebook ada orang berdakwah, di Instagram ada orang berdakwah, di Twitter kadang ada orang berdakwah, tapi kita tak nampak sangat sebab platform Twitter ni lebih kepada Islam liberal. Dia lebih kepada pemikiran liberalism lah. Liberalism ni pemikiran bebas, tak terikat dengan mana-mana lah. Itu pemikiran liberalism, sebab tu dia agak terbuka sikit. Sebab tu kalau kita tengok penggunaan platform dakwah di Twitter ni sangat kurang lah, sangat kurang sebenarnya. Tapi kalau kita tengok di TikTok sekarang ni, penggunaan platform dakwah tu sangat memberangsangkan lah. Akhir-akhir ni kita tengok ada video, ada banyak video. Kadang ustaz-ustaz pun dah mula buka akaun TikTok untuk mula sebarkan dakwah kepada anak muda. Kita tengok dekat Facebook pun dah ada vibe-vibe positif untuk menyampaikan dakwah dan sebagainya. Ada penulisan-penulisan, ada penerangan-penerangan yang ustaz-ustaz kita lah kita share dekat dalam tu. Dekat Instagram pun dah ada Insta famous yang dapat menyampaikan kepentingan Islam tu sendiri untuk inilah, untuk anak muda lah. Jadi bukan setakat platform media sosial saja. Kadang ada masjid ataupun surau buat program untuk anak muda. Kadang 3 hari 2 malam, kadang sehari. Cumanya input yang kita dapat tu memang basic berkenaan dengan Islam lah. Okay, jadi tu sajalah. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi Ustaz di atas penerangan yang sangat jelas. Seterusnya saya serahkan kepada Futzah untuk soalan seterusnya. Terima kasih Nadia. Untuk soalan seterusnya, apakah yang Ustaz fahami mengenai dakwah pada zaman moden? Okey. Apakah yang difahami mengenai dakwah zaman moden? Zaman moden tadilah kan. So dia kalau nak kata zaman moden pun tak ada moden sangat. Zaman moden ni biasa bila mana dah ada sistem digital tu, kita dah sebut berkaitan dengan zaman moden. Tapi kalau dalam istilah Islam ni dipanggil sebagai akhir zaman. So kalau ikutkan roadmap dia lah. Ni bukan cerita pasal sejarah Melayu kan, kita cerita pasal sejarah Islam. Jadi kalau ikutkan roadmap dia daripada zaman Islam ni ada daripada zaman Nabi Adam, tapi yang menyempurnakan adalah Nabi Muhammad. Yang menyempurnakan adalah Nabi Muhammad, sebab salah satu mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ikut roadmap, kita tengoklah daripada zaman Nabi Muhammad SAW menyampaikan Islam sendiri. Itu fasa pertama lah. Kemudian fasa kedua kita boleh tengok selepas wafatnya Nabi Muhammad, itulah masanya berubah daripada fasa 1 ke fasa 2. Fasa 2 adalah zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman pemerintahan sahabat lah, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali. Okey, yang 4 ni lah sahabat Nabi. Kemudian masuk kepada fasa ketiga, iaitu zaman pemerintahan Umayyah, zaman pemerintahan Umayyah, zaman pemerintahan Abbasiyah, zaman pemerintah Utsmaniyah. Bila mana masuk kepada zaman Utsmaniyah, zaman Utsmaniyah ni kita boleh tengok kejatuhan Islam. Yang mana kejatuhan Islam ni bukan daripada dahsyatnya serangan musuh Islam, tetapi sebab kelalaian ataupun masalah tu datangnya daripada dalaman
dalaman orang Islam sendiri. Itu yang disebabkan zaman kejatuhan Uthmaniyah. Jadi selepas zaman Uthmaniyah tak ada kita tak ada kerajaan Islam. Kita tak ada kerajaan Islam. Jadi tak ada tak ada platform ataupun tak ada pihak yang dapat membawa Islam secara menyeluruh. Jadi tertubuhlah Ikhwanul Muslimin. Jadi Ikhwanul Muslimin ni sekarang sampai sekarang masih ada, cumanya Ikhwanul Muslimin ni dia punya langkah, dia punya step tu masih terbatas lah, tak dapat nak sampaikan secara terbuka macam kat Malaysia kan. Jadi tapi Ikhwanul Muslimin ni adalah dia punya setiap negara, setiap negara termasuk Malaysia ni ada ahli daripada Ikhwanul Muslimin. Jadi siapa pengasas Ikhwanul Muslimin ni? Inilah dia yang kita sebut sebagai Imam Hassan Al-Banna. Jadi Imam Hassan Al-Banna ni dia rancang strategi macam mana untuk kita nak memartabatkan Islam ni. Macam mana kita nak menyampaikan dakwah dan memartabatkan Islam pada akhir zaman. Jadi kalau kita tengok start daripada situ dah bermula dah akhir zaman. Jadi kita ni akhir zaman yang dalam fasa-fasa terakhir lah. Jadi lebih kritikal sekarang daripada dulu sebenarnya. Start daripada situ tak ada orang yang membawa Islam secara solid lah. Kemudian sampai sekarang fahaman Imam Hassan Al-Banna tu masih ada, tetapi dah berkurang lah. Kalau kita tengok yang difahami mengenai dakwah zaman moden kan, bertambah modennya kita punya zaman, bertambah hilang nilai Islam tu daripada dalam diri manusia. Itu kita boleh tengok daripada hadis akhir zaman lah. Hadis akhir zaman yang disebutkan oleh sahabat Nabi sendiri. Sahabat Nabi sebut akhir zaman nanti ramai umat Islam. Umat Islam ramai di semua ni lah, di dunia ni lah. Umat Islam ramai tapi seperti buih di lautan. So maksudnya buih di lautan ni walaupun dia ramai tetapi bila ramai ni, bila terlampau ramai umat Islam, ada yang fahaman lain-lain, kefahaman lain-lain. Lagi-lagi zaman moden lah kita tengok, bila mana dekat media sosial pun ada yang terima Islam, tapi tak dapat terima tak dapat terima dakwah Islam tu sendiri. Tak dapat terima, kadang ada yang tak dapat terima dakwah Islam, kadang ada yang tak dapat terima cara pendakwah menyampaikan dakwah Islam tu sendiri. Jadi kalau nak kata apa yang kita faham berkenaan dengan Islam zaman moden, kita tengok daripada tanggapan lah, kita tengok daripada tanggapan manusia. Bila mana makin moden, manusia makin jauh dengan Islam sebab berlainan fahaman. Ada yang kalau kita masuk kepada ilmu pemikiran Islam, ada banyak cabang, ada banyak fahaman. Cumanya kita tak nak sentuh yang tu lah. Kita tak nak sentuh yang tu sebab risau masa lah, tak cukup. Jadi insya-Allah itu sajalah untuk pertanyaan yang ni. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penerangan itu tadi. Untuk soalan seterusnya, pada era globalisasi pada zaman kini, apakah cara berdakwah untuk menarik minat anak muda? Okey, pada era globalisasi pada zaman kini, apakah cara berdakwah untuk menarik minat anak muda? Okey, untuk era globalisasi ni istilah sebenarnya. Kalau kita boleh ni lah, kita nak mudahkan perkataan tu, kita kata zaman kini lah, zaman moden tadi, zaman
orang kata apa, zaman internet lah. Zaman internet. Sebab dakwah ni dia terbagi kepada macam-macam jenis cara berdakwah. Ada berdakwah daripada sudut visual, ada daripada audio visual, ada yang daripada lisan, ada yang daripada inilah perbuatan. So kalau kita tengok, kita nak sentuh yang dakwah melalui visual ni tadi. Dakwah melalui visual, sebab visual dakwah melalui visual ni dia ada macam, dia ada dakwah melalui internet, ada dakwah melalui radio, ada dakwah melalui televisyen, ada dakwah melalui media sosial, macam itulah. Okey, jadi macam mana cara berdakwah untuk menarik minat anak muda ni? Tiga perkara yang kita yang kita bagi tahu sebelum ni. Yang pertamanya adalah konten ataupun penjelasan tu yang pertama sekali kena jelas. Pertama sekali kena jelas. Yang keduanya kena ringkas, dan yang ketiga kena padat. Kenapa kita kata yang pertama tu kena jelas? Sebab bila mana kita bermain dengan anak muda ni bukan kita nak puji anak muda. Anak muda ni ada satu kelebihan, sebab anak muda ni dia zaman-zaman manusia berfikir. Zaman-zaman manusia berfikir secara logik akal. Sebab peralihan fasa daripada zaman kanak-kanak kepada zaman remaja. Itulah yang disebut anak muda. So bila mana proses peralihan fasa tu, kita boleh tengok anak muda ni dia sebolehnya nak tahu satu benda, satu perkara. So bila mana ada satu isu yang berbangkit, tak kira lah daripada media sosial ataupun daripada realiti kehidupan, kan, realiti kehidupan kita. So bila mana nak tahu satu perkara lebih mendalam, anak muda ni akan bertanya. Dia akan bertanya. So dengan siapa dia akan bertanya? Dia akan bertanya dengan orang yang tahu. Bila mana dia nak bertanya dengan orang yang tahu, mesti dia akan bila melibatkan dengan hukum Islam, bila melibatkan dengan dakwah lah, kan. Bila berkenaan dengan dia nak cari solusi, solusi Islam macam mana yang boleh menyelesaikan isu ni. Jadi dia nak tahu benda tu. Takkan dia nak tanya dekat mak rempit, takkan dia nak bagi tahu, dia nak tanya dekat officer dan sebagainya, kan, orang profesional. So mesti kalau nak tahu hukum Islam, mesti cari ustaz yang betul-betul mendalami ilmu Islam. So bila dah tanya dengan ustaz, kalau jumpa ustaz ni macam-macam juga. Kalau sekarang ni tengok ustaz ni macam-macam juga. Ada yang ustaz yang suka kepada penjelasan yang panjang, tapi faham. Ada yang penjelasan panjang tapi audiens kurang faham. Ada yang penjelasan ringkas, audiens faham. Ada yang penjelasan penjelasan ringkas, audiens kurang faham. So itu mengikut kepada ustaz yang kita jumpa lah. Kalau nasib lah orang kata, kan, kalau jumpa dengan orang yang explain panjang tu, kadang kita kena dengar sampai habis juga supaya kita dapat selesaikan masalah tu. Jadi yang sebaiknya kalau nak kata menarik minat anak muda sekarang ni, memang itulah, memang kita akan kita pilih penjelasan berkenaan dengan Islam, tetapi ringkas dan padat. Ringkas dan padat ni maksudnya bukan kita jelaskan 5 ke 10 minit. Kita boleh ringkaskan
isu tu melibatkan jawapannya, tetapi kita kena ringkaskan, ikutlah kita ringkaskan tu macam mana. Tapi kalau boleh ada selit ayat Quran, ada selit hadis, ada selit sirah dan sebagainya yang membuatkan anak muda minat, dengan pendakwah ataupun ustaz punya penyampaian. Itu lebih kurang menarik minat lah. Kemudian ada tambahan menarik minat ni juga melibatkan suara dan intonasi penyampaian. Sebab kadang anak muda ni dia lebih suka kepada jenaka, bukan jenaka, macam selit dengan lawak kan, selit dengan macam mana, dia lebih kepada fun. Anak muda ni lebih kepada santai, dan orang kata tak adalah nak keras sangat macam nak pergi perang kan, nak jelaskan berkenaan dengan Islam. Jadi itulah nak menarik anak muda ni, yang antara yang termasuk dalam 3 perkara tu adalah santai lah, penjelasan secara santai. Jadi itu saja. Terima kasih Ustaz. Sekarang saya serahkan kepada Alisa. Okey, terima kasih Fuzza. Ustaz, saya teruskan lagi dengan beberapa soalan. Soalan yang pertama, generasi kini lebih tertarik dengan sosial yang parah. Bagaimanakah dakwah zaman moden Islam menyelamatkan ajaran ini dengan mengimbangkan sosial dan dakwah Islam? Okey. Macam mana nak imbangkan sosial dan dakwah Islam pada zaman moden? Okey, kalau daripada based on daripada soalan, generasi kini lebih tertarik dengan sosial yang parah. Yang parah ni teruk lah kan. So sebenarnya sosial ni tak ada. Dia macam mana? Sosial ni sebenarnya bermula daripada nakal. Nakal ni kalau yang kita faham lah, nakal ni bukan jahat. Nakal ni bukan teruk. Tapi nakal ni sebenarnya sebab nak perhatian. Sebab kita nak perhatian dia. Bila kita tak dapat perhatian daripada seseorang yang kita nak, kita akan memberontak. Ini kita boleh tengoklah apa yang Ustaz belajar lah. Yang Ustaz belajar dalam ilmu psikologi, ilmu kaunseling. Bila mana waktu kita zaman kanak-kanak, contoh zaman kanak-kanak beralih ke zaman remaja. Bila mana kita tak dapat satu benda, kita akan memberontak. Sebab apa? Sebab kita rasa benda yang kita nak tu fun. Tetapi kadang kita tak nampak lagi benda tu kan. Memang kita nampak fun. Bila mana kita dah rasa benda tu, kita akan tahu sama ada benda tu fun ataupun tak, ataupun sebaliknya. So bila mana sebut bagaimana dakwah zaman moden nak mendapatkan ajaran Islam ni dengan mengimbangkan sosial dengan dakwah Islam. Kalau kita tengok Islam tu sendiri, sosial tu sendiri, Islam tu sendiri, nak kata Islam ni dia punya menyeluruh, segala perkara ada dalam Islam. Tapi dalam Islam ni dia ada batasan. Dia. So bila mana dalam Islam ada batasan, ini yang sebahagian manusia tak dapat terima dengan syarat-syarat lah, ataupun kita boleh faham kriteria dalam batasan Islam yang diajarkan ni, sebahagian manusia tak faham ataupun sebahagian manusia tak dapat terima batasan tersebut. Contoh, pergaulan antara lelaki dengan perempuan, kenapa tak boleh bersentuhan? Kenapa tak boleh couple?
kenapa tak boleh saling orang saling bertatapan, orang katalah kan, saling berpandangan, kenapa tak boleh? So kalau kita recap balik, kalau kita tengok balik zaman Nabi Adam, zaman Nabi Adam alaihi salam, kenapa apa punca Nabi Adam diturunkan daripada syurga? Sebab dia memakan buah kuldi. Apa di sebalik buah kuldi ni? Buah kuldi ni bila mana Nabi Adam makan buah tersebut, dia menyebabkan Nabi Adam diikuti dengan Siti Hawa waktu tu. Siti Hawa. Bila mana mereka ni makan buah kuldi tersebut, pakaian yang mereka kenakan ni tertanggal. Maksudnya waktu sebelum makan buah kuldi tu, kemaluan lelaki dengan perempuan ni sangat terjaga. Maksudnya tak adalah istilah macam sekarang ni kan, macam dia punya bebas bergaul apa semua. So nak kata kita punya maruah tu masih terjaga tu, inilah bukan nak kata Nabi Adam dengan Hawa tanpa pakaian waktu tu. Ada pakaian, tapi bila dah makan buah tersebut, jadi satu aib lah orang kata kan. Maruah tu dia bukan nak kata maruah, macam ialah lebih kurang melanggar perintah Allah lah. Sebab Allah dah tetapkan satu perkara, bila dilanggar dia akan jadi satu kesalahan lah. Okey, kita pergi kepada pertanyaan tadi. Risau pula ni melencong tempat lain kan. So untuk nak mengimbangkan sosial ni dan dakwah Islam, ialah kena amalkan Islam tu sendirilah. Sebab kalau nak kata Islam ni kongkong, Islam ni tak ada kongkong sangat. Maksudnya kita boleh je nak komunikasi dengan lawan jenis, kita boleh je pergi mana-mana, cuma kena jaga batasan lah. Dia ada limit, orang kata kan, ada batasan. So bila kita dah langgar batasan, bila kita langgar batasan, itu yang tak boleh sebenarnya. Contoh, kita ialah biasanya laki perempuan bergurau biasa je kan. Biasanya laki perempuan bergurau biasa je, cumanya tak adalah sampai nak tampar-tampar sebagainya kan. Tapi kalau ada tabiat tu, kita tak ada masalah. Cuma boleh ubahlah tabiat tu. Maksudnya kalau kita tengok, kalau kita pernah tengok tak ustaz dengan ustazah berkomunikasi, maksudnya ada je bergurau, gelak-gelak dan sebagainya kan. Gelak ni pun ada batasan dia. Maksudnya boleh gelak, tapi jangan gelak terbahak-bahak, jangan gelak kuat sangat kan. Gelak biasa-biasa, sengih-sengih tu dah lah masalah. Okey, jadi itulah insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey, soalan yang seterusnya. Pada zaman moden yang canggih ini, pelbagai platform yang pakai untuk mendapatkan ilmu. Jadi soalan saya, mampukah Ustaz Google mendorong supaya umat Islam selamat dengan penghayatan Islam yang diajar olehnya? Mampukah Ustaz Google? Yes, Ustaz Google. Oh, maksudnya rujukan Google ke macam mana? Kan sekarang kan banyak ilmu yang kita boleh cari dekat Google je kan. Jadi mampukah Google tu membantu kita untuk mendorong supaya kita ni umat Islam selamat?
kalau nak kata mampu tu mampu. Cuma Google ni sebenarnya fungsi dia sebagai maklumat. Sebagai maklumat. So bila kita dah kumpul maklumat daripada Google, kita kena tanya dengan orang yang pakar. Contoh, kita nak buat satu assignment lah, contoh. Kita nak buat satu assignment ataupun nak buat satu penelitian lah. Satu penelitian. So bahan-bahan maklumat ataupun rujukan tu memang kita akan rujuk kepada Google. Cumanya lepas daripada pengumpulan maklumat tersebut, secara tak langsung ataupun nak tak nak lah orang kata kan, nak tak nak kena jumpa orang juga untuk tanya, untuk nak clarify berkenaan dengan isu-isu tersebut. Contoh, banyak maklumat kita boleh nampak daripada Google kan, berkenaan dengan judi, berkenaan dengan pengharaman arak, kemudian isu berkenaan dengan lelaki perempuan, hubungan antara lelaki dan perempuan macam mana mengikut Islam. Jadi maklumat-maklumat ni mudah dicari di Google, cumanya masing-masing memiliki penulisan yang berbeza lah. Penulisan yang berbeza. Bila mana penulisan berbeza, kadang kita pun pening. Kita nak ambil yang mana kan? Kita nak ambil yang mana? Bila kita tak tahu nak ambil yang mana tu yang kita nak selaraskan. Kita nak selaraskan mana yang betul sebenarnya ni. So, bila mana kita nak cari yang betul tu, memang kena jumpa ustaz yang mendalami ilmu tersebut. Contoh, tak semua ustaz yang pakar daripada sudut fiqh. Boleh jadi dia boleh jawab soalan berkenaan dengan fiqh, tetapi dia tak boleh jawab soalan berkenaan dengan tajwid. Tu beza. Contoh, ada ustaz dia pakar tajwid, belum tentu dia boleh jawab soalan berkenaan dengan fiqh. So nak cari ustaz ni sebenarnya ada bidang dia masing-masing. Ada ustaz yang lebih kepada haroki. Haroki ni lebih kepada pembawakan Islam lah, pembawakan Islam dalam dunia politik. Contoh macam Presiden PAS kan, Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dia pakar politik Islam. Pakar politik Islam, bukan politik semata-mata, politik Islam. Jadi ada yang pakar daripada bidang yang tu, ada daripada bidang fiqh, ada yang pakar daripada bidang tauhid, ada yang pakar dari bidang usuluddin, ada yang pakar dari bidang teknologi Islam, ada yang pakar dari pendidikan Islam, ada yang pakar daripada bidang psikologi Islam, kaunseling Islam. Jadi kita tak boleh expect satu ustaz saja mencukupi. Macam tu juga kat Google. Kita tak boleh berfikiran bahawa kita rujuk Google dan selesai masalah, bukan. So kita perlukan sebenarnya satu ustaz, kita jumpa satu ustaz pun tak cukup sebenarnya untuk nak clarify kita punya pemikiran. Kita kena jumpa 2-3 ustaz ataupun lebih untuk kita nak tahu satu benda lah, supaya orang kata apa, supaya bila kita dapat satu isu tu kita boleh faham bukan untuk diri sendiri je. Bila nanti orang tanya dekat kita boleh sampaikan. Kita boleh sampaikan juga dekat orang lain. Jadi itulah dia punya cara nak seimbangkan tu macam itulah. Secara tak langsung kita dapat ilmu. Secara tak langsung kita dapat ilmu daripada orang lain.
dan bila kita dah faham ilmu tersebut, kita sampaikan dekat orang lain juga. Macam itulah cara cara kita bersosial dalam Islam sebenarnya. Dia secara tak langsung lah komunikasi itu akan ada. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz atas penjelasan itu. Sekarang saya serahkan kepada Atira Zafira untuk soalan seterusnya. Okey. Era dakwah masa kini berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalah yang semakin kompleks disebabkan berlakunya perkembangan peradaban dan kemajuan dalam masyarakat. Jadi soalan saya kepada Ustaz, bagaimanakah cara yang lebih efektif untuk menyebarkan dakwah dalam era yang semakin maju ini? Okey, cara yang lebih efektif. Cara yang lebih efektif. Lebih kurang macam tadi sebenarnya ni. Era dakwah masa kini berhadapan dengan pelbagai cabaran. Kalau untuk cabaran dan masalah ni, sebenarnya banyak cabaran dia. Kalau kita tengok era globalisasi, era media sosial, era moden, era teknologi, ni semua istilah yang sama. Bila mana sebut berkenaan dengan yang ni, kita tengok macam mana kita nak langsung kita nak teruskan konsep dakwah tu, sambil kita ni lah. Yang pertama sekali kena kenal pasti cabaran dan masalah semasa lah. Contoh kita tengok sekarang ni negara Malaysia, cabaran dia dekat ni daripada segi politik. Contoh daripada segi ekonomi, daripada itulah banyak perkara sebenarnya cabaran ni, daripada segi pemikiran. Okey, macam yang pertama sekali, kenapa kita sebut dari segi politik? Sebab sampai sekarang Malaysia masih negara sekular. Apa maksud sekular? Sekular ni perkara yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Itu yang disebut sebagai sekular. Kalau liberal membuat macam mana membebaskan pemikiran masyarakat daripada agama. Maksudnya semua benda akan dibuat sama rata. Contoh macam kita kat Malaysia kan, ada pelbagai agama, ada pelbagai kaum. So bila mana pemikiran liberal masuk ke dalam kerajaan Malaysia lah, secara tak langsung masyarakat semua akan disamaratakan. So tak kisahlah dia agama Islam ke, agama Kristian ke, agama Buddha ke, agama Hindu ke, semua akan dibuat sama rata. Ini bila mana pemikiran liberal diaplikasikan dalam suatu kerajaan. Ini contoh ini contoh. Belum dalam proses lah, dia hampir-hampir, bukan dah terjadi, hampir-hampir. Ada certain yang dah terjadi, tapi ada yang belum. Maksudnya belum menyeluruh lah. Kemudian kita balik kepada sekular tadi kan, memisahkan agama dengan kehidupan. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Yang first kali kita kena selesaikan isu ni lah, isu masyarakat. Isu masyarakat ni dia banyak jenis juga. Macam kita sebut tadi daripada segi politik kan. Kenapa kita, contohlah kita tengok macam parti-parti yang ada kan. Semua ni kan, semua ada pengalaman mengundi dan sebagainya. So bila mana kita sambil lewa untuk memilih individu dalam kita punya parlimen lah, kita punya
kawasan kan, pemimpin paling atas. So bila mana kita sambil lewa untuk memilih pemimpin tersebut, secara tak langsung kita telah menyia-nyiakan peluang berdakwah tu, peluang dakwah tersebut. So kalau ialah bukan kita nak angkat ustaz untuk jadi profesionalis. Cumanya ada daripada kalangan ustaz yang bukan ustaz semata-mata, tetapi ada potensi ataupun ada kelebihan tersendiri. Jadi untuk nak hadapi cabaran tu kena orang kata apa, kena adapt, kena sentiasa tahu isu semasa lah. Isu semasa, contoh macam masalah ekonomi sekarang ni kan, harga barang naik dan sebagainya. Macam mana solusi Islam untuk kita selesaikan masalah tersebut. Bila mana ada solusi Islam, itulah peluang yang boleh kita sampaikan dakwah tersebut. Solusi Islam tu tadi merupakan bahan dakwah yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat. Tu dia punya apa orang kata, efektif lah, efektif orang kata. Kita macam mana nak kata, penyampaian dakwah tersebut relate kepada isu semasa yang berlaku. Itulah efektif yang sangat berkesan sebenarnya untuk era yang makin maju ni lah. Cumanya penyampaian tu relate kepada isu semasa. Cumanya kita memakai platform yang sedia ada. Contoh aplikasi apa yang paling terkini dekat media sosial, TikTok. Ramai orang guna TikTok untuk menyampaikan solusi Islam yang berkenaan dengan ekonomi tadi lah. Itu termasuk orang kata cara yang paling efektif lah. Cumanya jangan terlalu penjelasan tu jangan terlalu umum, sebab bila umum orang tak nampak kita nak bawa Islam. Bila terlampau umum lah, maksudnya kita tinggikan martabat solusi Islam tu sendiri. Dengan secara tak langsung kita meraihkan masyarakat yang sedang menghadapi cabaran tersebut lah. Okey, itu saja. Okay, so soalan seterusnya. Kebelakangan ini kita digemparkan dengan isu pendakwa terkenal telah ditangkap kerana melakukan jenayah yang keji. Kepercayaan dan kehormatan terhadap pendakwa semakin berkurang dan dipandang remeh. Jadi pada pendapat Ustaz, bagaimanakah kita mahu menagih kepercayaan yang lain terhadap pendakwa yang tidak berkait? Okay. Jenayah. Okay. Jenayah ni. Okay. Yang first kali berkenaan dengan dia sebenarnya ustaz-ustaz. Dia biasa ustaz-ustaz isu ustaz-ustaz, isu ulama yang buat kesalahan ni. Dia sebenarnya apa yang kita perlu faham lah. Ada beberapa jenis ulama yang kita kena tahu berkenaan dengan akhir zaman ni. Jenis-jenis ulama. Ni ulama kalau ustaz biasa tu lain lah. Sebab ustaz ni kadang orang panggil je dia ustaz kan, sebab dia tahu nak bagi hujah kepada orang ramai. Tapi hakikatnya inilah ustaz tu sebenarnya manusia biasa juga. Ulama pun manusia biasa juga. So kalau kita tengok dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 187 ada menyebut berkenaan dengan ulama
berkenaan dengan ulama ni. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji daripada orang-orang yang diberikan kitab, benar-benar kalian menerangkannya kebenaran kepada manusia dan janganlah menyembunyikannya di belakang punggung mereka, dan mereka membeli dengannya kitab-kitab itu dunia harga sedikit. Maka buruklah apa yang mereka beli. Jadi ayat yang tadi bermaksud celaan terhadap ulama ahli kitab yang tidak amanah dalam menyampaikan kebenaran kerana terpedaya oleh dunia. Maka sesatlah kebanyakan ahlul kitab kerana kesesatan ulama'nya. Jadi kalau kita faham ulama' tu sendiri adalah menempati posisi kedudukan strategis yang beragama. Maksudnya menempati kedudukan strategis beragama ni level atas lah. Level atas lah orang kata kan. Golongan orang yang berilmu. Kerana ilmu adalah imam dalam akidah dan akidah dan amal. Maksudnya ilmu tu sendiri peranan dia memandu akidah dan amal. Memandu akidah dan amal, dua perkara lah. Memandu ni maksudnya imam kepada akidah dan amal adalah ilmu. So bila okay. Kalau kita tengok ayat lain pula, ayat lain ada dekat surah Muhammad ayat 19, ada dekat surah Al-Isra ayat 36. Ayat surah Muhammad ayat 19 tadi, Allah sebut, ketahuilah sesungguhnya tak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian ayat lain dalam surah Al-Isra ayat 36 tadi, Allah sebut, dan janganlah engkau mengikuti jejak apa yang engkau tidak punya ilmu padanya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. So berbalik kepada soalan tadi, ada ustaz yang lakukan jenayah dan sebagainya, ada juga ustaz yang ustaz yang merepek kan. Ada ustaz yang merepek, mengarut, ustazah yang buat hukum sendiri dan sebagainya. Allah dah bagi warning dah. Allah cela kepada ulama ahli kitab ni. Ulama ahli kitab ni maksudnya ulama yang berilmu. Ulama yang berilmu, sangat tinggi ilmu dia. Cumanya dia menyampaikan, dia tidak amanah dalam menyampaikan kebenaran. Maksudnya menyampaikan kebenaran ni bukan sahaja melalui lisan, tetapi melalui tindakan. So bila tindakan dia sendiri, dia tak amanah dengan tindakan dia sendiri untuk menyampaikan kebenaran, maka Allah akan mencela dia sebab terpedaya dengan perkara-perkara dunia. Jadi berbalik kepada soalan tadi, ustaz, tak semua ustaz kita boleh ikut. Sebab tak semua ustaz kita boleh ikut, tak semua ulama kita boleh ikut. So apa yang nak di-highlightkan di sini, bahawa ulama yang betul-betul kita boleh ikut adalah ulama yang sentiasa dicaci maki oleh masyarakat kerana ketidakpuashatian. Contoh, bukan nak tinggikan sesiapa, semuanya itu memang kriteria dia lah, kriteria orang yang berilmu yang kita kena pilih. Yang pertamanya, orang yang berilmu yang mengaplikasikan, yang faham dengan ilmu agama. Orang yang faham dengan ilmu agama, yang ni yang kita kena ikut. Yang pertama, orang yang faham dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, orang berilmu yang mengaplikasikan ilmu yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, orang berilmu yang mempunyai pengalaman,
yang memiliki pengalaman ke arah perkara tersebut. Contoh, kita bagi contoh lah. Ada seorang ustaz. Dijumpai oleh seorang pemuda. Dan dia bertanya berkenaan dengan perkahwinan, pernikahan. So bila dia datang ke ustaz tu, dia tanya. Kemudian ustaz tu jawab. Bila mana ustaz tu jawab, ustaz ni pula dia berilmu daripada bidang ni lah, bidang pernikahan lah. Orang kata apa? Fiqh munakahat. Fiqh munakahat apa semua kan? Fiqh dalam perkahwinan. Jadi bila mana isu pun berkaitan dengan pernikahan, dan ustaz tersebut pun ada pengalaman, dan bila dah ada pengalaman, ustaz bagi solusi untuk proses tindakan. Jadi bukan semata-mata explain, bukan semata-mata bagi hujah, bukan semata-mata bagi ilmu, bukan semata-mata nak komunikasi, tapi ustaz tadi dia bagi ilmu satu. Dia bagi pemuda tadi faham ilmu tadi satu. Kemudian dia kongsi pengalaman satu. Buat macam ni. So pengawasan tu adalah, maksudnya kita nak cari ustaz ataupun ulama yang betul-betul faham Islam ni tak ramai, sebab ramai yang dah meninggal. So nak membezakan ustaz dengan ulama akhir zaman ni sangat-sangat susah sebenarnya. Tapi siapa yang dah faham berkenaan dengan ulama su', dia kalau istilah bahasa Arab dia ulama su', ulama jahat orang kata. Ulama jahat. Macam mana nak kenal ulama jahat? Yang pertama sekali, dia berhujah atas kepentingan diri. Tu satu. Berhujah atas kepentingan diri. Kemudian yang kedua, berhujah tanpa menggunakan dalil. Berhujah tanpa menggunakan dalil. Itu satu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berhujah berdasarkan populariti. Berhujah berdasarkan populariti. Nak famous je lah. Maksudnya dia berhujah tu memang nak naikkan viewers lah. Kemudian yang keempat, berhujah ala qadar. Kata apa? Bukan ayat ala qadar tu. Berhujah macam mana? Berhujah tanpa pengalaman. Berhujah tanpa pengalaman. Maksudnya agak-agak je lah kan. Agak-agak. Rasanya macam ni kot. Gitu. Itu namanya tanpa pengalaman lah. Berhujah tanpa pengalaman. Jadi yang empat perkara ni antaranya macam mana kita boleh kenal seseorang ni. Maksudnya itulah kita tengok macam ustaz ni hujah dia lain ni. So kita pergi dekat ustaz seterusnya. Bila kita dah dapat perbandingan daripada beberapa hujah, kita boleh pertimbangkan mana yang betul-betul bawa Islam.
Jadi kalau daripada konteks ulama tadi, memang kalau secara mudahnya kalau nak tahu, ulama yang betul-betul bawa Islam, ulama yang sentiasa dicaci maki oleh masyarakat, kena bahan ke, kena sindir ke, macam-macam isu lah. Kalau ulama tersebut diserang oleh ramai orang, itu merupakan ulama yang sebetul-betulnya. Kalau dah macam tu ni lah kan, kena cari sendiri lah, kena nilai sendiri. Sebab kalau kita keluarkan pendapat, mungkin pendapat tak sama, tapi kalau kita cari sendiri ulama tersebut ataupun ustaz yang betul-betul nak bawa Islam, kita akan dapat. Okey, itu saja. Wallahualam. Ya, terima kasih Ustaz. Saya akan serahkan kepada Fatin Atira. Sorry Fatin, mic. Sorry. Terima kasih kepada Atira dan Ustaz tadi. Pada pendapat Ustaz lah, soalan saya lah kan. Sekarang kita ada jenis-jenis dakwah. Antara salah satunya dakwah tarbiyah sentap. Bagi pendapat Ustaz, tarbiyah sentap ni boleh apply kepada seluruh masyarakat ke? Okey, berkenaan dengan tarbiyah sentap lah. Okey, berkenaan dengan tarbiyah sentap ni, bukan nak komen, cuma nak puji tarbiyah sentap ni sebenarnya antara salah satu platform yang berkesan lah untuk anak muda. Sebab orang kata konten-konten ataupun penulisan yang sangat mudah difahami lah, yang sangat mudah difahami dan sangat mudah digambarkan. Tapi untuk tarbiyah sentap ni, kita macam apa, kita tak boleh tumpu sepenuhnya dengan tarbiyah sentap. Maksudnya sebagai rujukan tu boleh, cuma kena ada satu platform yang lain untuk kita top up, untuk kita isi apa yang kurang daripada tarbiyah sentap ni. Sebab tarbiyah sentap ni dia berkenaan dengan tarbiyah. Kadang orang terlampau rujuk tarbiyah sentap ni sampai konsep tarbiyah yang sebetulnya, konsep tarbiyah yang sebenarnya tak adalah orang kata tergadai. Maksudnya orang tinggal konsep tarbiyah yang inilah, yang sebetul-betulnya lah. Sebab orang terlampau suka dengan tarbiyah sentap ni. Satu, sebab dia ada keluarkan novel, ada keluarkan komik dan ada keluarkan video. So bila penarikan anak muda macam tu, anak muda ni dia mudah berbalik hati. Macam mana? Dia mudah, hati dia ni mudah berbolak-balik, berubah-ubah lah orang kata kan. Maksudnya bila mana dah terlampau taksub, dah terlampau suka sangat dengan tarbiyah sentap ni, confirm konsep tarbiyah yang asal tu akan dipinggirkan lah, akan ditinggalkan. Padahal konsep tarbiyah yang asal tu yang penting sebenarnya, yang penting. Cumanya tarbiyah sentap ni dia ambil konsep, dia ambil sebahagian daripada konsep tarbiyah tu sendiri, sebahagian
dia olah menjadi gambar, dia olah menjadi short video, dia olah menjadi penulisan-penulisan yang mudah difahami dan sebagainya. So kita tak menentang kita tak menentang sepenuhnya platform tara biasa tak, tapi sebagai tambahan sebagai tambahan dan sebagai rujukan sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jadi soalan terakhir saya, apa yang Ustaz boleh rumuskan dakwah zaman moden? Okey, untuk rumusan apa yang boleh kita rumuskan lah. Yang boleh kita rumuskan yang pertama adalah berkenaan dengan minat anak muda. Konsep dakwah perlulah berasaskan minat anak muda tanpa membelakangi konsep dakwah yang asal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian yang kedua, konsep dakwah perlu selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebab kalau kita tengok bila mana konsep dakwah yang asal yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ni dipesongkan. Tak adalah kata dipesongkan, macam melencong daripada konsep dakwah yang asal, akan memberi kesan buruk lah, backfire kepada pendakwah sendiri. Kemudian yang ketiga, konsep dakwah perlu dibawa oleh pendakwah yang dapat beradaptasi dengan zaman moden. Sebab apa perlu beradaptasi dengan zaman moden? Supaya penyampaian dakwah tu tak adalah orang kata bosan, tak adalah orang kata alah aku dah dengar banyak kali dah benda ni. Supaya tak ada timbul isu-isu macam tu lah. Kalau pendakwah ni dia boleh adapt dengan zaman moden ni, kita tak boleh ni lah, kita tak boleh nak petikai lah, sebab okey, pendakwah dah selesa dengan vibe anak muda. Dah selesa dengan vibe anak muda, walaupun kita tengok walaupun umur dalam 40 ke 50 tahun kan dalam lingkungan tu, kita tengok kalau pendakwah ni boleh adapt dengan anak muda ni boleh, orang kata apa, anak muda ni boleh layan sebenarnya, boleh selesa dengan cara penyampaian, walaupun kita tengok gap umur jauh, tapi tergantung kepada cara berdakwah tersebut. Yang keempat saja. Okey, yang terakhir lah. Yang terakhir ni, konsep dakwah perlu jelas, ringkas dan padat. Ni orang kata formula lah. Ada empat. Konsep dakwah perlu jelas, ringkas, padat dan santai. Santai ni maksudnya kalau boleh bagi audiens selesa dengan kita punya penyampaian. Walaupun apa yang kita ni lah, yang kita faham lah bahawa setiap audiens ni dia kalau ngantuk tu memang kalau ngantuk waktu ustaz sampaikan dan sebagainya, itu satu kewajaran lah, tapi kalau memang tak nak dengar, dia ada dalam program tu tapi dia tak nak dengar, itu satu kepelikan lah, satu kekurangan daripada penyampai sendiri. Tu lebih kurang macam tu lah dia punya rumusan secara ringkas.
kasih Ustaz. Saya serahkan kepada Arisa Nadira. Jadi itu sahaja soalan daripada kami pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kerana memberi ruang dan masa untuk bersama-sama kami dalam sesi soal jawab ini. Itu sahaja. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam.